كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم dua kalimat yang dicinta oleh Allah sungguh ringan pada sebutan namun berat pada timbangan Maha suci Allah dan pujian baginya Maha suci Allah yang teragung Maha suci Allah dan pujian baginya Maha suci Allah yang كلمتان حبيبتان إلى الرحمن
Ini kenapa gelap banget? Panggil ustaz sekejap ni. Betul, kena tinggi sikit. Yang ni lain, yang ni lain. Ini kena depan ni lagi. Selesai. Tak, maksudnya yang ni sini sikit. Sebab percaya ni. Atas sini. Encik ni, encik. Encik sini, encik. Main, encik. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Meh. Sekejap je, mukadimah saja. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ada yang nangis dah tu ya? Ada dah bagi emoji nangis tu, kenapa? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita pada malam yang barakah ini bagi membincangkan satu tajuk yang sangat penting, yang agak sensitif, dan kita akan cuba mengupasnya berdasarkan ilmu-ilmu dan rujukan-rujukan yang sahih, insya-Allah. Marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih Opa Heritage, Jubidah Asmoni, Normah Dola, Ummu Bariyah, Rosni Mahazir, Swintra, Emia Bu, Yaya Yalya. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah. Ramai ni sahabat-sahabat kita yang hadir ni. Campur dua ni lebih kurang dalam 2K.
Alhamdulillah sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, pada malam Jumaat yang barakah, esok hari Jumaat, hari Raya Khamis, kita bertemu 1 Rejab hari Sabtu. Sehari lagi kita akan masuk 1 Rejab, iaitu pada hari Sabtu. Ya, apa khabar semua? Boleh tak jawab pertanyaan saya? Yang pertama saya tanya sahabat-sahabat, boleh tolong tuliskan ya. Apa khabar semua? Masya Allah. Kemudian jawab. Sebenarnya bila anda jawab persoalan ni, anda sebenarnya sedang membantu live kita ni, reach dia semakin naik. Dan kita tahu algoritma untuk kuliah-kuliah seperti ini semakin mencabar. Dan kadang-kadang follower pun tak dapat notification bahawasanya Ustazah Asma was live. Walaupun anda follower page Ustazah Asma, tapi belum tentu anda akan dapat notification. Jadi bila kita komen, kita share dan sebagainya, itu sangat membantu. Jadi boleh sahabat-sahabat mungkin boleh share di IG, boleh share di Facebook, boleh buat kita panggil watch party, kan, watch party. Boleh ajak, kenapa Aisyah ni kan, asyik emoji nangis ni. Badri Syam, okey, Cik Hasma, Razifah, Ana, apa khabar semua? Okey, anda daripada mana? Apa khabar dan anda daripada mana? Zuraini, Zuhairatun, Siti Khadijah, Umi Iza. Saya sihat. Alhamdulillah, saya sihat walafiat. Okey, Masya Allah, Alhamdulillah. Aimi Wani. Ada siapa lagi ni? Ramai juga ni, tapi tak nak baca. Okey, Norita Ibrahim, Norbi Osman. Daripada mana semua ya sahabat-sahabat sekalian? Saya sihat, Alhamdulillah, Subhanallah. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian, tajuk kita adalah soal jawab berkenaan dengan rumah tangga. Anda boleh tinggalkan soalan yang berkenaan dengan rumah tangga. Anda boleh tinggalkan, dan kalau kita tak sempat nak jawab pada malam ini, kita akan jawab pada slot seterusnya. Slot ini namanya adalah soal jawab keluarga, masalah rumah tangga. Dan tajuk tema kita malam ini ialah antara dua cinta, ibu ayah atau suami. Ibu ayah atau suami. Okey. Tersepit antara dua cinta, iaitu ibu ayah atau suami. Okey. Ini di antara tema yang kita bawa malam ni. Tapi jika anda ada soalan yang lain, subhanallah, ada yang kata jiran baru meninggal dunia. Ustazah, saya terkejut. Haikal Fauzidin, kenapa terkejut tu? Saya daripada Perlis. Sofi daripada Rembau, Masya Allah. Khabar baik, Alhamdulillah, ada daripada Kajang. Okey. Nur Iriani, saya dari Durian Mentagau, Dungun, Terengganu. Masya Allah, orang Ganu kita. Okey, saya akan say Muhammad Ikhwan. Okey, Syami Hazmi, terima kasih. Okey, daripada Uluyam Baharu, Masya Allah, Alhamdulillah. Malam ini malam Jumaat yang barakah. Seterusnya anda mungkin kita nak mulakan dah ni kuliah kita. Kita dah baca Al-Fatihah tadi. Jadi insya-Allah kita terus bersama sehingga habis. Kita akan cuba siapkan dalam pukul 10, tak lebih. Cuba, insya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Okey, Bentong Pahang, Nur, saya dari Selangor. Masya Allah. Subhanallah. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, kita nak bincang tajuk malam ini iaitu soal jawab keluarga. Tersepit antara dua cinta. Ini konflik yang biasa dihadapi oleh para wanita terutamanya apabila berada di antara dua insan yang kedua-duanya dia sayang, kan? Ibu ayah sayang, kemudian suami pun sayang. Ibu ayah pun dia nak jaga, suami pun nak jaga. Akhirnya kadang-kadang isteri ni jadi mangsa. Isteri ni jadi mangsa. Mangsa keadaan. Mak ayah marah, suami pun marah. Kadang-kadang isteri begini tanya Ustazah, siapa nak fikir tentang saya? Kan? Saya yang mengalah, saya yang makan hati. Bila satu keadaan, bila bertembung, suami pun marah, ibu ayah pun marah. Saya jadi hidup saya dalam keadaan tak tentu arah. Masya Allah. Jadi sebenarnya apabila berlaku sesuatu konflik, lagi-lagi kalau konflik itu timbul
sekiranya konflik itu timbul di antara manusia dengan manusia. Sekarang ni kita konflik ni antara manusia dengan manusia, ibu, ayah, suami. Jadi syariat yang datang akan menyelesaikannya. Syariat akan menyelesaikannya, kan? Syariat akan menyelesaikannya, tetapi bukan semua manusia boleh mengikut syariat. Namun, jika ada kes-kes yang begini datang, saya akan berkongsi panduan syariat. Dan jika isteri ni buat, ada yang terluka, sama ada ibu ayah ataupun suami yang terluka, maka ia bukan lagi dosa si isteri, bukan dosa wanita itu lagi. Tinggal lagi dia mungkin perlu memperbaiki hubungan, memujuk dan sebagainya. Berdosa tak seorang isteri beri duit kepada mak ayah tanpa izin suami? Okey, nanti kita jawab soalan tu. Cari tu. Okey, berdosa tak? Akilah dah. Tak ada. Berdosa tak seorang isteri beri duit kepada ibu ayah tanpa pengetahuan suami? Berdosa ke tak? Dan kalau suami tak bagi, dia bagi juga. Apa hukum dia? Subhanallah. Alhamdulillah. Okey. Teruskan ya perkongsian pada malam ini insya-Allah. Sekarang kita akan beri kepada penerangan. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok itu terbalik terbalik. Pusing. Okey. Masya-Allah. Okey, kita akan tengok antara soalan yang saya terima yang perlu kita perhalusi dengan sebaiknya, iaitu okey. Tengok ya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Saya rasa lampu situ mati kot. Okey, tak apa. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya pada Ustazah. Kadang-kadang saya rasa keliru siapa yang patut didahulukan antara suami atau ibu bapa. Lebih-lebih lagi jika berlaku sesuatu perselisihan faham. Saya juga sudah berusaha sebaiknya untuk menjadi anak dan isteri yang solehah. Namun ada kalanya terbit perasaan bersalah. Saya rasa berdendam. Lepas tu ada soalan yang lain pula. Ustazah, kena dekat sikit lagi. Okey dah ni. Ustazah, ada dua soalan lah saya petik daripada sebenarnya soalan ni selalu berulang. Saya rasa berdendam dengan suami kerana tidak mengizinkan pulang saat bapa sedang nazak. Kerana pernah ada selisih faham antara bapa dan suami. Dan akhirnya bapa meninggal dunia sebelum sempat berjumpa untuk kali terakhir. Mohon Ustazah bantu saya. Terima kasih. Okey. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada dua situasi, ada dua keadaan ni. Kan? Satu keadaan yang isteri tersepit, mana nak didahulukan. Kadang mak ayah ni kata, Kak Ngah baliklah rumah, minggu ni mak ayah dah rindu. Kan? Nak jumpa cucu, sekian-sekian. Bukan tinggi sangat ke? Tak, Ustazah tak nampak ni. Kalau Ustazah nampak, okey dah tu. Macam ni, okey. Okey. Dah. Berhenti gerak. Okey, Okey. Contohnya, ibu ayah kata, Kak Ngah baliklah rumah. Mak dah lama tak jumpa ni, cucu mak ni. Mak tunggu ni. Gini. Kerja tak minggu ni? Tak kerja. Okey. InsyaAllah nanti bincang dengan suami. Lepas tu suami pun, bila bincang, suami kata, tak payahlah, minggu ni saya nak rehat. Tak naklah, bagi tahu mak ayah kata ni. Kan dah sebersalah. Mulalah, bang, takkan nak cakap kita nak rehat. Kita dah tak balik 2 bulan. Ni kan, alah, telefon je. Mesej je. Kan? Ataupun bagi je lah apa-apa. Buat food delivery ke, mengejut ke apa ke. Tak, mak nak jumpa kita bang. Tolonglah, gini. Pandai-pandailah buat reka apa pun alasan, tapi saya tak nak balik. Dah tersepit dah kan. Jadi kadang-kadang bila timbul suasana situasi seperti ini, kalau isteri ni jujurlah bagi tahu, mak nak bagi tahu ni, abang kata tak nak balik, dia nak rehat, nantilah akan datang gini. Lepas tu mak ni mungkin tanya kan, kenapa, ada kerja ke apa? Tak ada kerja, dia saja je dia cakap nak rehat gini. Subhanallah. Lepas tu apa ni, akhirnya mungkin ibu bapa ni kecil hati.
Suara nada orang tu pun dah lain. Nak macam mana, tak apalah, kau kan kena taat dengan suami. Mak ayah ni, siapa? Mak ayah ni dah jadi nombor 2 dah. Suami kau tu mungkin lupa yang melahirkan, yang mengandung susah payah. Macam nak matilah melahirkan mak ni Yang besarkan kau siapa? Bukan laki kau. Kau dah besar elok dah, dia ambil. Bila dah nikah macam ni rupanya. Dulu ingat macam tu lah tuan-tuan puan. Kan tiba-tiba Ustazah berlakon pula kan. Tapi nak sebutnya, perkara ini bukan perkara kecil dan ia adalah sesuatu yang sukar untuk diuruskan dengan baik. Nak jaga. Isi mula tersepit. Lepas tu isteri sedih, suami pula tanya, dah kenapa muka awak sedih tu? Yelah bang, sedih lah mak cakap macam ni. Sekarang awak ni kena taat siapa? Siapa orang paling penting dalam hidup awak? Mak ayah awak ke saya? Amboi, cik suami pula. Kan, habis tu saya, isteri pula kan. Saya ni tak penting bagi awak. Kalau betul saya penting bagi awak, mesti awak akan sayang orang yang penting dalam hidup saya. Kalau awak betul sayang saya, mesti awak sayang juga orang yang saya sayang, iaitu mak ayah saya. Ni tak, setiap minggu balik rumah, mak awak. Mak saya bila pula? Dan awak cakap itu mak awak, mak kandung wajib taat, mak saya tak. Nampak tak? Banyak konflik. Saya menghadapi klien-klien masalah seperti ini banyak. Dan ia agak susah untuk diselesaikan sekiranya emosi dan akal menjadi rujukan. Emosi dan akal. Sedangkan syariat ada menggariskan, ada membuat syariat, ada hadis Nabi, ada perbincangan ahli ulama tentang kedudukan ibu ayah selepas kahwin, ibu ayah, mertua, kemudian bagaimana keadaan sekiranya suami ni menghalang si isteri untuk berbakti kepada ibu ayah, apa hukum dia. Dan bagaimana pula situasi yang kedua ni. Ini kes saya yang benar dulu, dan sekarang pun ramai juga yang tanya, dah sampai benci suami, dah rasa berdendam. Sebab apa? Bila suami tak izinkan sampai tahap ayah dah sakit, dah tenat, dah nazak kan. Lepas tu call adik-adik kau, kakak baliklah, ayah nak jumpa ni, ayah dah tenat ni, doktor kata tak ada harapan. Suami tak bagi. Tak payah, kalau kau keluar gini, kau isi dah haka, kau nusyus gini. Sebab menantu laki ni ada masalah dengan mertua, mungkin ada konflik apa-apa. Akhirnya ayah meninggal, tak sempat jumpa. Isi ni datang jumpa saya, Ustazah, saya dah tak boleh terima dah suami saya, dah berdendam, saya dah tak sanggup hidup bersama. Saya tengok dia, saya rasa benci. Ayah yang saya sayang, yang besarkan saya susah payah, saya tak dapat jumpa. Dan benda tu jadi satu trauma, menjadi satu penyesalan. Kenapa aku tak balik je masa tu, kenapa sekian-sekian. Dan kerana suami, kerana ni. Akhirnya kes ini, walaupun kita cuba pujuk, minta maafkan, minta lupa, suami pun minta maaf. Dia kata minta maaf, encik suami masa tu, suami dia pun dia kata tak ada nilai. Sebab seolahnya dia tidak dapat menunaikan hajat ayah dia sebelum meninggal untuk jumpa dengan dia. Dan hajat dia sendiri kan. Dan itu sangat menyakitkan. Akhirnya isteri mohon fasakh, isteri mohon cerai. Dengan begitu begini, akhirnya bercerai. Masya Allah. Okey, baiklah. Bila timbul situasi-situasi seperti ini, kita tengok uraian jawapan kedudukan ibu bapa menurut Islam, kedudukan suami menurut Islam, hukum suami menghalang isteri menzalimi ibu bapanya menurut Islam. Okey, kedudukan ibu bapa menurut Islam. Ibu bapa merupakan insan terpenting dalam kehidupan seorang anak. Tanpa ibu bapa, anak tidak akan wujud di atas muka bumi ini. Ibu bapa adalah asbab. Asbab anak wujud di atas muka bumi ini. Kan, bapa dengan ibu, kalau kita kata ibu kan mengandung, apa pula bapa asbab? Ialah hubungan suami isteri itulah ibu tu mengandung. Kemudian ibu tu mengandung, melahirkan dan sebagainya. Bapa pula mencari nafkah sehinggalah anak itu boleh membesar dengan sihat dan sempurna. Jadi ibu bapa adalah asbab wujudnya anak tu di atas muka bumi. Tapi kewujudan anak itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan berbuat baik terhadap ibu bapa merupakan tanggungjawab kepada semua anak. Tanggungjawab semua anak ya, bukan anak. Ada yang tanya, Ustazah, yang ni nak kena lukis sikit. Kan, kita lukis sikit. Masya Allah. Okay. Ibu, ayah. Betul kan? Adalah anak 2 orang. Anak lelaki,
anak perempuan. Gitu. Jadi lawa pula tulisan malam ni. Ibu ayah lelaki, anak lelaki, anak perempuan. Dari segi tanggungjawab ke atas ibu ayah sama je anak lelaki ataupun anak perempuan. Sama. Okey. Lepas tu anak lelaki ni nikahlah dengan isteri dia, betul kan? Lepas tu yang perempuan pula nikahlah dengan suami dia. Nikahlah dengan suami. Okey. Lepas tu, bila dah nikah dengan suami, yang anak perempuan ni, kan kita tahu anak perempuan, anak lelaki. Anak perempuan dah kena taat dan utamakan suami. Anak bila dah nikah, taat dan utamakan suami. Nanti kita kupas ni. Sabar dulu ya, bawa bertenang. Kemudian, lelaki pula nikah dengan isteri. Dia dalam istilah ni bukan taat. Dia istilah adalah hormat ataupun sayang dan utamakan isteri. Okey. Tolong cari yang apa ni? Hormat, sayang dan utamakan isteri, tetapi dengan ibu ayah masih lagi taat. Okey, masih lagi taat. Taat dan juga utamakan. Dua-dua ada. Ustazah, mana satu tu? Kenapa tu? Ada tu. Okey. Boleh baca tak tulisan ni? Ke kena besarkan lagi tulisan? Boleh? Boleh? Kan tak ni? Macam Ustazah tulis sambung-sambung. Tulis balik. Meja ni macam jauh ni. Ustazah rasa. Depan sikit kan? Ya, betul. Okey. Okey. Ibu ayah. Lepas tu lahirlah anak perempuan. Okey. Seorang perempuan, seorang anak lelaki, lepas tu seorang anak perempuan. Lepas tu yang ni nikah dengan suami. Kemudian yang ni pula nikah dengan isteri. Okey. Kemudian bila nikah dengan suami, wajib taat dan utamakan. Okey, yang ni pula wajib tunai hak dan utamakan. Okey, yang ni pula wajib taat dan utamakan. Gitu. Macam mana tu? Okey, ini kita tak cakap bab suami ni pada ni. Ni maksudnya lelaki kepada isteri. Kita tak kupas lagi bab macam mana suami pada isteri ni. Ini kedudukan dua anak ni sebab melibatkan ibu ayah dia ni. Kan? Melibatkan ibu ayah ni. Yang seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Kalau sebelum kahwin, dua-duanya wajib ni. Dua-dua ni wajib ni. Jaga ni ibu ayah ni. Ibu ayah wajib memberi nafkah kepada anak. Ibu ayah wajib memberi nafkah kepada anak. Sama rata. Nafkah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, kan? Keperluan, semualah. Perubatan wajib. Lepas tu, adakah ibu anak wajib beri nafkah pada ibu ayah? Adakah anak wajib beri nafkah pada ibu ayah? Jawapannya adalah anak tidak wajib bagi nafkah kepada ibu ayah. Tapi anak wajib berbuat ihsan. Okey, istilahnya berbuat ihsan. Berbuat baik kepada ibu ayah. Sama ada bagi duit bulanan pada ibu ayah ataupun itu atas dasar ihsan, bukan kewajipan. Kecuali sekiranya ni wajib berbuat ihsan. Wajib bagi nafkah. Nak kata wajib nafkah ke? Wajib anak beri nafkah
jika ibu ayah miskin. Miskin ni maksudnya memang kalau ibu ayah ni fakir miskin, memang memerlukan sampai jadi asnaf. Kalau ada anak perempuan ataupun anak lelaki dan anak perempuan pun mampu nak membantu, tak membantu berdosa lah. Tahap ni barulah jadi wajib. Sebab itu kalau bab nafkah, tuan-puan nanti cari pasal bab kedudukan nafkah. Kedudukan nafkah yang tu memang Ustazah nak segera. Kalaulah bertembung, suami bertembung antara ibu ayah, biasa ibu lah ni, dengan isteri. Ini bab nafkah. Kalau bab nafkah ya, kewajipan yang pertama adalah diri sendiri. Okey, nafkah kewajipan pertama, cari rezeki untuk menafkahi diri sendiri. Kewajipan yang kedua, nafkah adalah untuk isteri. Dan kalau ada anak, isteri dan anak-anak lah. Ibu ayah jadi tempat yang ketiga. Ini konsep ni, ini ada perbincangan ahli ulama, ada ditulis, ada tak pasal kedudukan nafkah tu? Okey. Berkenaan dengan nafkah, diorang ada buat sebelum ni nota. Minta dengan Ustaz, minta diorang standby ya. Okey, suami, ibu ayah, isteri. Kalaulah seorang suami, dia hanya mampu nafkah satu orang sahaja selain dirinya. Saya cuma nak cari tu sumber rujukan. Tapi ini adalah hukum syarak yang menyelesaikan isu konflik seperti ini. Ramai orang lelaki dia keliru apabila si ibu biasanya minta, gaji kau tu masuk dalam akaun mak ni 80% masuk akaun mak. Kau tu anak mak, wajib taat. Syurga kau bawah tapak kaki mak ni Kau jangan dia anak derhaka. Kalau kau tak ikut kata isi kau tu, tak ada masalahnya. Ni mak ni. Macam-macam lah ayat-ayat ni. Suami ni bagi 80% ni kepada ibu. Tinggallah 20% gaji daripada rezeki suami, hasil kerja suami itu yang berhak. Ranking pertama adalah isteri dan anak-anak. Sebab suami bertanggungjawab, wajib menanggung isteri dan anak-anak. Dan anak lelaki ataupun anak perempuan, anak lelaki dan anak perempuan tidak wajib menafkah, bukan menjadi wajib nafkah kepada ibu ayah. Tetapi kalau diberi, kalau suami ni ada kemampuan, ada kemampuan yang banyak, maka yang terbaik bagi si suami adalah memberi kepada keperluan cukup isteri dan anak, dan juga memberi juga untuk keperluan ibu ayah. Namun sekiranya suami ini dia hanya mampu untuk menafkahkan seorang saja lagi, jadi bertembung isteri ataupun ibu dalam hal ni, dia hanya cukup-cukup makan je untuk dirinya dan dia hanya mampu menampung seorang saja lagi, maka jika hanya mampu menampung seorang lagi, syarak menetapkan utamakan isteri. Jadi kalaulah dibagi pada dua-dua, tak ada WS ni bagi belaka, maka itu adalah lebih baik. Itu lebih afdal. Subhanallah. Okey, ini disebutkan daripada hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim, hadis yang sahih. Ibda' binafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadala syai'un fali ahlika fa in fadala an ahlika syai'un faladhi qarabatika fa in fadala an zi qarabatika syai'un fa kadza wa kadza. Mulakanlah nafkah dengan dirimu. Jika masih berbaki, berikanlah kepada ahli keluargamu, isteri dan anakmu. Jika masih berbaki, berikanlah kepada saudara maramu, termasuklah ibu ayahmu yang terdekat.
dan jika masih berbaki berikanlah kepada mereka dan seterusnya. Imam Asy-Syaukani menyebutkan, merujuk kepada hadis yang dibacakan tadi, nafkah kepada keluarga tetap wajib meskipun ketua keluarga jatuh miskin. Manakala nafkah kepada ibu bapa hanya wajib jika anak mampu. Para ulama telah sepakat akan wajib mendahulukan nafkah anak isteri sebelum ibu bapa. Ini boleh rujuk mufti wilayah persekutuan ya. Ulama bersepakat akan wajib mendahulukan nafkah anak isteri sebelum ibu bapa. Dan kewajipan menanggung nafkah ibu bapa hanya wajib jika anak mampu. Kalau anak tak mampu, tak wajib. Kalau anak cukup makan je, mak minta maaf. Kita ni, gaji kita ni mak cukup. Tolak sewa, tolak minyak, ulang alik, bayar kereta gini-gini, tinggal 300 je untuk belanja. Mak tak kisah. Mak nak juga kau bagi yang 300 tu. Yang lebih tu pandai-pandailah. Kan kau carilah mana-mana. Mak nak juga gini. Kalau kau tak bagi, mak tak redha. Kau anak derhaka. Dalam hal ini, adakah anak ini berdosa kalau dia tak taat ibu dia? Tak berdosa. Lagi-lagi jika ibunya itu ataupun ibu bapanya itu bukan di kalangan orang yang miskin yang sangat memerlukan. Jadi, bukan semudahnya ya seorang ibu ayah untuk menjatuhkan kedudukan anak itu sebagai anak derhaka. Ia bukanlah satu penilaian ataupun satu ukuran yang dibuat oleh akal fikiran ataupun emosi. Jadi kalaulah ibu bapa tu bercakap bukan atas dasar syarak dan atas dasar emosi, kan, kerana mungkin dia cemburu ataupun ialah kadang-kadang kan ia timbul cemburu, rasa anak lelaki dah lebih sayang isteri kan, anak lelaki tu sekian-sekian. Tetapi dalam hal ini, sebab itu kita sebut bila bertembungnya sesuatu yang berbentuk emosi seperti ini, maka syarak akan menyelesaikannya. Jadi si suami ni dah rasa sedih mak cakap macam tu gini-gini, tak apa. Lepas tu pujuklah balik. Mohon maaf, pujuk dan sebagainya. Jadi sekiranya si suami bagi juga dalam waktu yang sama tak cukuplah keperluan nafkah dia terhadap isteri dan anak-anak, maka suami dikatakan tidak menjalankan tanggungjawab untuk memberi nafkah kepada isteri dan anak yang mana selepas dia nikah itulah keutamaannya. Sebab itu sahabat-sahabat dirahmati Allah sekalian, ini ada lagi disebutkan. Okey, ini dalam hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, bab nafkah ni. Bersedekahlah seorang lelaki, bersedekahlah, Nabi kata bersedekahlah. Seorang lelaki bertanya, "Hai Rasul, aku mempunyai dinar." Baginda menjawab, "Sedekahlah untuk diri kamu sendiri, belanjakanlah untuk diri kamu sendiri." Macam tu kan. Lelaki tu menjawab, "Aku mempunyai dinar yang lain lagi. Aku ada duit lebih lagi ya Rasulullah." Lalu Rasul menjawab, "Sedekahkanlah kepada isteri engkau." Lelaki tu menjawab, "Aku mempunyai yang lain lagi." "Sedekahkanlah kepada anak engkau." "Aku mempunyai yang lain lagi." Baginda berkata, "Sedekahlah kepada hamba engkau." Lelaki itu menjawab lagi, "Aku masih ada lain lagi." Baginda menjawab, "Engkau lebih tahu." Subhanallah. Bayangkan ya muslimin muslimat sekalian, bila Nabi suruh bersedekahlah, lalu seorang sahabat bertemu, "Ya Rasulullah, aku ada dinar, bersedekahlah kepada dirimu. Aku ada lebih lagi dinar ya Rasulullah. Bersedekahlah ataupun berilah kepada isterimu. Ada lebih lagi, beri kepada anak-anakmu. Ada lebih lagi, berilah kepada hamba-Mu kalau kau ada. Lepas tu kepada kaum keluargamu. Dan aku ada lebih lagi. Ikutlah apa yang kau faham, apa yang kau tahu." Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan, para ulama menyebut memberi nafkah kepada ibu bapa adalah tidak wajib atas seorang anak, sama ada anak lelaki anak perempuan, kecuali dalam dua keadaan berikut. Ada dua keadaan yang mana seorang anak wajib memberi nafkah kepada ibu ayah. Yang pertama, ibu bapanya miskin dan memerlukan bantuan. Anak tersebut, yang kedua, syarat kedua adalah anak tersebut mempunyai lebihan harta selepas nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Okey. Bilakah kewajipan nafkah seorang anak kepada ibu ayah? Iaitu apabila ibu ayah itu miskin dan memerlukan. Yang kedua, apabila si anak ini mampu dan ada kelebihan daripada harta. Tapi sekiranya ibu ayah miskin dan memerlukan, tapi anak ni pun miskin dan memerlukan, dan anak ini pun cukup-cukup makan saja untuk isteri dan anak-anak, maka tak wajib. Jadi terkumpullah dua kewajipan.
Sebab itu sebagai ibu ayah, kita perlu berlaku adil dalam bab begini. Bimbang kita telah menyukarkan kehidupan anak dan menantu. Dalam mereka nak harmoni sebagai suami isteri, tetapi kerana emosi kita mengungkit itu, mengungkit ini, ceritalah pula dulu kau lah paling payah sekali mak nak lahirkan, memang mujurlah gini, hampir nak mati sekian-sekian kan. Seolahnya kadang-kadang tu, na'udzubillah min zalik, kita bimbang ibu bapa telah menyebabkan seorang anak lelaki ataupun anak lelaki lah menjadi seorang suami yang tak bertanggungjawab, menyebabkan anak itu melakukan dosa yang berterusan kerana ia telah tidak menzalimi orang yang sepatutnya dia jaga, dia pelihara, iaitu isteri dan anak-anak. Okey, saya ada satu kisah benar, sahabat-sahabat sekalian. Apa? Encik, yang ni. Oh, terima kasih. Encik, mari duduk sini. Oh, encik suami ada ni ha. Okey. Ini saya baca kisah benar. Dan saya dapati sumber yang sahih sebab dituliskan oleh individu itu sendiri. Sini sikitlah adik. Okey. Diceritakan oleh individu itu sendiri secara terbuka dan ia bukanlah fake account dan sebagainya. Sebelum tu dia bekerja sebagai pegawai bank. Dia adalah bekas pegawai bank. Masa dia bercerita ni, dia dah ni, dia kata dia teringat dulu ada seorang klien dia lelaki. Ada seorang klien lelaki buat permohonan untuk beli rumah. Dan klien lelaki ni beritahu dia rumah ni adalah untuk isteri dan anak-anak. Dan entah macam mana conversation berlaku sekian-sekian, dia cerita dia sangat berharap bahawa dapat lulus. Ini adalah untuk isteri dan anak-anak dia. Dan selalu dia sebut saya sayang isteri dan anak-anak. Kemudian tak lama selepas itu macam ada masalah. Okey, mereka masih berhubung. Saya tak ingat dah cerita dia exactly macam mana. Sampailah satu ketika si suami ni kan, dia ada macam soal jawab lah. Lepas tu entah macam mana yang lelaki ni bercerita tentang masalah dia. Dia kata, saya merancang untuk keluar daripada rumah mak saya sekarang supaya saya dapat duduk di rumah ni dengan isteri dan anak-anak. Dan saya hidup dalam keadaan tertekan sebab mak nak saya duduk di rumah bersama dengan dia. Dan kami suami isteri selalu menghadapi masalah. Kami dikawal, kami dikontrol. Isteri pun tertekan, suami pun tertekan. Dan suami ni cakap dia sangat sayangkan isteri, tetapi bila duduk satu rumah dia terpaksa selalu mengalah dan mendahulukan ibu. Saya tak tahulah situasi exactly bagaimana lelaki ni sangat tertekan. Sehinggalah satu hari isteri telefon untuk bagi tahulah perkembangan loan rumah tersebut. Tapi yang diangkat adalah seorang wanita, iaitu isteri pada lelaki tersebut. Kemudian bila isteri ni angkat, pegawai bank tanya boleh tak nak bercakap dengan cik-cik yang sekian. Dia kata suami dia dah meninggal dunia. Bila tanya kenapa meninggal dunia, terkejutlah kan. Rupanya si lelaki ni bunuh diri, gantung dikipas ke macam mana, bunuh diri. Kemudian bila ditanya kenapa, isteri ni menandangi cerita memang suami dia tekanan, memang tekanan jiwa dah lama, mereka kahwin bertahun-tahun. Suami ni tersepit dalam dia sayang isteri, tak boleh nak tunjuk. Dalam dia sayang anak, dia tak boleh nak tunjuk. Dan dia selalu bergaduh suami isteri disebabkan konflik ni. Dan si ibu pula gunakan perkataan yang mental torture. Kalau kau ni lah tak cium bau syurga lah, kau neraka lah, kau, maksudnya memberi tekanan mental yang dahsyat lah. Sebab itu kalau ada pihak yang bertanya, Ustazah macam mana saya nak keputusan keluar, sebab saya rasa saya kena jaga isteri dan anak-anak, keadaan semakin teruk, tapi mak saya kata dia tak redha, adakah wajib saya taat? Tidak. Ini bukan Ustazah nak ngajar lawan mak ni. Apabila seorang ibu ayah memerintahkan sesuatu di luar kemampuan dan disebabkan perintah dia tu menghalang suami ini menjalankan tanggungjawabnya yang utama, iaitu selepas dia ada isteri, ada anak, itu tanggungjawab utama dia kan. Bila bertemu utama ni, lalu bila tengok mudaratnya mana yang lebih besar, mudarat untuk selamatkan isteri dan anak-anak kan dan sebagainya, maka sebab itu bila berlaku situasi seperti ini, anak ini bukanlah dikatakan anak derhaka sebab dia buat bukan perkara yang maksiat. Dia buat bukan satu perkara yang menyebabkan dalam termasuk dalam perkara-perkara yang menjadikan anak itu derhaka. Subhanallah. Okey. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, mari kita tengok. Kita sambung tadi tu. Okey, yang ni kan
Dah jelas ya pasal isu nafkah ni. Jadi kita tak nak berlaku lagi. Saya dulu pun di rumah tangga, masalah ni memang banyak. Kita tak nak lagi seorang suami melalaikan nafkah kepada isteri dan anak alasan mak ayah. Sebab alasan itu bukan alasan syar'i. Mungkin di dunia nampak macam okey lah, anak yang taat, anak yang baik, anak yang sekian-sekian mendahulukan ibu ayah. Tapi dalam sudut syaraknya adalah salah. Dan kalau ibu ayah kecil hati, minta maaf dan cubalah perbaiki hubungan, insya-Allah settle lah. Kalau nak jaga semua, hati kita takkan mampu. Jadi sebab itu kita berbalik kepada hukum hakam. Jadi, anak lelaki ya, taat pada ibu ayah selagi mana tidak mengugurkan kewajipan dia terhadap isteri dan anak. Faham ya? Suami bila dah nikah dengan isteri wajib tunaikan hak, ada hak isteri dan anak yang perlu ditunaikan. Dan ada keadaan perlu utamakan isi, contoh dalam bab nafkah. Maksudnya wajib taat ibu ayah selagi mana, subhanallah, selagi mana dia tidak menjejaskan hak seorang isteri. Sekarang dah kita kata, tajuk kita keliru isteri, sekarang jadi keliru suami pula ni. Ustazah, saya tersepit antara ibu ayah dan isteri. Boleh pula tersepit macam tu kan. Memanglah sambil saling menyepit lah ni. Okey, jadi mungkin kata ni, sebenarnya ia tak akan berlaku tersepit sekiranya perkara itu jelas. Ya, taatlah setakat mana yang kita mampu. Bukan semua perkara itu wajib. Ketaatan tu, adakah ustazah wajib ketaat? Mak saya perintahkan saya supaya balik setiap minggu, wajib ketaat. Saya kata itu bukanlah suatu kewajipan yang bila kita tak buat itu menjadi satu dosa besar. Seperti mana kewajipan kita bila mak ayah sakit perlu jaga, mak ayah perlukan rawatan, kita perlu ni, mak ayah miskin apa semua. Kalaulah ia di luar tabi'i dah, di luar ni, tak normal dah kan, di luar fitrah, baliklah 2 minggu sekali kan. Kalaulah setiap minggu, bila pula adanya ruang untuk si isi keluarga ni kan. Setiap minggu masa tu sampai tidak ada dengan ahli keluarga kecil, sebab kena utamakan. Lagi kalau duduk dalam sebuah rumah yang besar bersama-sama pun, duduk bersama pun mesti ada ruang privasi juga, suami ni, anak lelaki ni dengan isteri. Walau bagaimanapun, jika ada menantu yang sangat bagus, boleh duduk bersama dan harmoni, itu sangat baik, Masya Allah. Tetapi selepas nikah sebaiknya disediakan rumah yang berasingan. Okey, contoh bertembung. Suami, mak kata mak minta duduk dengan dia. Isteri berkata tak nak. Bang, saya tak nak. Minta maaf, saya tak boleh. Sebenarnya suami perlu menyediakan tempat tinggal untuk isteri. Dan jika isteri enggan, tidak mahu tinggal bersama, itu antara hak isteri yang isteri boleh dapat. Itu antara hak yang boleh dituntut oleh seorang isteri. Walau bagaimanapun, ini perlu ada perbincangan lah. Perbincangan sekian-sekian, sama ada wallahualam, nanti boleh cari juga berkenaan dengan tu ya. Tapi saya nak jelaskan ni dulu kan, berapa perkara ni encik suami dah cari. Hukum guna duit suami untuk diberikan kepada ibu bapa. Suatu hari, ini kisah ya, suatu hari Hindun binti Utsbah mengadu pada Rasulullah perihal suaminya. Sesungguhnya Abu Sufyan ini seorang yang kedekut, dia tidak memberi nafkah yang cukup aku dan anak-anakku, kalaupun cukup disebabkan aku mengambil pada hartanya tanpa pengetahuannya. Adakah perbuatanku salah? Okey, sabda Rasulullah, ambillah daripada hartanya dengan cara yang baik, yang cukup bagi engkau dan anak-anak engkau. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kita tahu hadis ni hadis yang sahih berkenaan kalau suami kedekut, isteri boleh ambil senyap-senyap harta suami dia dan digunakan mengikut kadar. Tak boleh lah tiba-tiba beli beg LV ke, beg Coach ke kan. Tapi benda yang nafkah saja. Kalau suami kedekut ambil senyap-senyap, itu tak kira dosa, sebab isteri ada hak dalam harta suami tersebut. Boleh ambil untuk diri sendiri dan anak-anak. Jika nafkah diberikan cukup, maka tak boleh ambil. Kalau nafkah dah cukup, tak boleh ambil. Jika lebih, boleh diberikan kepada ibu bapa. Jika tak cukup kepada ibu bapa, maka berbincanglah. Subhanallah. Tapi sekarang encik nak cari hukum, isteri ni bagi duit kepada ibu ayah tanpa pengetahuan suami. Faham? Tak, isunya sekarang suami tak izinkan. Boleh tak isteri tetap bagi? Maksudnya isteri bekerja, ada duit, tapi suami kata aku tak izinkan kau bagi duit tu pada mak ayah. Jadi sekarang ini duit isteri. Jadi isteri pula rasa bersalah.
Kan tak bagi melawan cakap suami, kan tak berkat pula, kan tak ada isi soleha. Okey, jadi mesti ada jawapan yang jelas tentang perkara tersebut. Okey, sekarang kita pergi kepada kewajipan dalil kedudukan ibu bapa ni. Okey, saya nak pergi kepada dalil kewajipan mentaati suami. Kedudukan suami menurut Islam. Islam memberi garis panduan kepada umatnya bukan dengan mengikut emosi atau membuta tuli dalam bab ketaatan kepada suami. Seorang suami tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan hak dan kuasanya tanpa rasa ihsan terhadap isteri untuk menjenguk bapanya sedang nazak. Bagi wanita yang telah berkahwin, ibu bapa dan suami merupakan insan terpenting dalam hidup seorang wanita. Secara umumnya, Islam meletakkan hak suami yang patut didahului melebihi perkara lain. Okey, secara umumnya, hak suami paling utama setelah seorang wanita itu bernikah, suami nombor satu. Dalil Al-Quran tentang kedudukan suami menurut Islam. Dalil Al-Quran, ini dalil hadis Nabi ya, bagi tahu pada tu. Okey. Hadis riwayat Tirmizi, sekiranya aku boleh. Ini hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law kuntu amira ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Yang bermaksud, sekiranya aku boleh menyuruh seseorang supaya sujud kepada seseorang yang lain, nescaya aku akan menyuruh si isteri untuk sujud kepada suaminya. Hadis ini menyebut perkataan sujud dia bukan sembah. Sembah hanya Allah. Maksudnya kalaulah dibenarkan kan perbuatan sujud tu, macam kita buat sujud salat itu, manusia kepada manusia, Nabi kata, nescaya aku meminta seorang isteri ni sujud kepada suami. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan seorang suami daripada isteri. Subhanallah. Jadi kita jangan rasa macam amboi besarnya suami, kenapa sampai tahap tu, macam jadi hamba pula. Nanti kita akan tengok kita perhalusi lagi berkenaan dengan sejauh mana ketaatan seorang isteri kepada suami dan sejauh mana isteri ni nak memuliakan suami. Okey, maksudnya tatkala Muaz datang daripada Syam, dia bersujud kepada Nabi SAW hingga baginda bersabda, "Apakah ini wahai Muaz?" Okey, ini cerita yang tadi tu, yang ada kaitan. Tadi tu hadis yang pendek, ni hadis yang panjang. Ketika Muaz datang daripada Syam, dia bersujud kepada Nabi sebagai tanda memuliakan. Sehingga Nabi pun berkata, "Apa ni wahai Muaz?" Muaz menjawab, "Aku pernah pergi ke Syam, aku mendapati mereka sujud kepada para menteri dan pemerintah mereka. Maka aku ingin melakukannya terhadapmu." Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian melakukannya. Kalau saja aku dibenarkan untuk memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah, nescaya aku akan perintahkan seorang isteri bersujud kepada suaminya. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh seseorang isteri itu tidak dikatakan menunaikan hak Rabbnya sehingga ia menunaikan hak suaminya. Kalau saja suami memintanya untuk dilayani sementara ia sedang berada di atas pelana kenderaan, maka ia tidak boleh menolaknya." Subhanallah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tolong cari hak suami. Okey. Setelah bernikah, okey, kita buat gambar rajah bernikah lah pula, ya. Cari hak suami, hak isteri. Bila kita jelas ni, kita tak akan rasa siapa-siapa tak aniaya. Ustazah kena dahulukan nasyid, dahulukan suami je, sikit-sikit suami. Habis tu kami ni orang perempuan, sekian-sekian. Sebenarnya kalau kita benar-benar nak taat kepada perintah Allah, apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, kita tak akan rasa berat. Kita tak akan rasa berat. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan kewajipan kita. Sebenarnya sudah outline juga. Okey. Tak boleh macam ni. Kena ada yang 1, 2, 3. Encik jumpa tak? Okey. Saya takut saya ada terlepas. Kita nak buat list saja boleh. Okey, subhanallah. Kita cari. Oh, ini pasal suami halang isteri beri wang kepada ibu bapa. Okey. Kita jawab dulu soalan tadi. Bagaimana kedudukan, sementara tak awak cari.
hak suami terhadap isteri, hak isteri terhadap suami. Ustazah nak yang ada detail, maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. Sebab yang inilah yang kalau tak diberikan, kalau tak ditunaikan, ia menjadi seorang isteri derhaka ataupun nusyus, dan suami pula menjadi suami yang dayus ataupun suami yang tak bertanggungjawab dan suami yang nusyus. Perkataan nusyus bukan diguna pakai kepada seorang isteri saja, ia juga terpakai untuk suami yang tak menunaikan tanggungjawab, dipanggil suami yang nusyus. Okey, ini berkenaan dengan soalan yang ditanyakan tadi. Bagaimana kalau bagi duit kepada ibu ayah tanpa pengetahuan ataupun suami tak izin tapi tetap nak bagi. Okey, seorang isteri berhak sepenuhnya pada harta bendanya sama ada untuk memberi sedekah, hibah, hadiah, jual beli dan semua urusannya, tanpa perlu mendapat keizinan suaminya. Ini pandangan majoriti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Kerana dalam urusan kewangan, syarak meletakkan wanita tiada kokongan adalah dalil-dalil. Kesimpulan, suami tak ada hak. Kalau suami melarang juga, maka isteri boleh tetap bagi. Walaupun suami menghalang, bagi. Walaupun suami kata aku tak redha, maka tak redha, perkataan tak redha suami tu tak terpakai dalam situasi tersebut. Maksudnya isteri bagi jugalah senyap-senyap sebab nak jaga hati suami kan. Jadi isteri tak payah fikir-fikir lagi. Aku ni kalau akhirat besok Allah bongkar lah depan suami rupanya aku bagi juga senyap-senyap. Macam manalah. Jadi tak payah fikir, itu bukan satu kesalahan, itu bukan satu dosa. Malah suami tu sebenarnya tak berhak untuk halang. Maksud kalau suami halang juga, ia di luar daripada batasan syarak lah. Subhanallah. Okey, kita belum jawab soalan, boleh tak isteri balik rumah mak ayah dalam keadaan suami tak izinkan? Macam tadi tu. So, ayah dah nazak, mak dah nazak. Kita akan jawab selepas ni, tuan-puan kena tunggu. Okey, sekarang ni hak suami ke atas isteri. Kita sebut suami, lepas tu isteri kan. Okey, yang pertama, hak apa yang isteri, kita nak sebut apa? Suami tunaikan, isteri tunaikan kepada suami. Okey. Jadi apa yang suami perlu macam ni lah. Okey. Apakah tanggungjawab? Kita buat bukan hak. Sebab kalau hak ni macam nak menuntut je semua. Tanggungjawab. Okey, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri. Tanggungjawab suami iaitu yang pertama nafkah. Kan? Yang pertama nafkah. Okey, berkenaan dengan nafkah, dia ada yang fizikal kan. Lepas tu ada nafkah kita sebut biasa umum kita sebut nafkah zahir, nafkah batin lah. Nafkah zahir, nafkah batin. Zahir ni ialah macam apa, rumah, tempat tinggal. Lepas tu ya, keperluan kenderaan jika perlu. Kalau dah ada kenderaan awam, tak mampu kenderaan ni, okey lah tu. Lepas tu pakaian, makan minum kan. Okey. Lepas tu perubatan. Mengikut kadar kemampuan. Kalau suami tu mampu makan nasi kicap, telur, itulah kadar kemampuan dia. Sehinggalah rezeki dia bertambah. Dan kemampuan dia, pakaian tu setahun sekali je dia boleh bagi. Dan dia buat dah yang terbaik, tapi isteri tetap macam tak syukur apa, itu kiranya bukan salah suami dah lah. Mengikut kadar kemampuan, maksudnya semampu bolehlah suami tunaikan. Okey, batin ni ialah hubungan suami isteri. Lepas hubungan intim lah kita panggil, hubungan intim. Kemudian kasih sayang, perhatian kan. Apa lagi? Ilmu agama. Okey. Ya, kewajipan suami, ilmu ni kita boleh letak yang kedua, iaitu membimbing, menasihati, mencegah. Ni kewajipan suami ni. Mencegah isteri kalau buat maksiat, dedah aurat, tak solat. Mencegah. Dan lain-lain lah. Okey. Kemudian memimpin dan isteri, memberi keadaan beristeri utama bagi suami yang beristeri lebih seorang, kena berlaku adil, menggembirakan hati isteri. Okey. Tanggungjawab isteri pula. Yang pertama, taat. Taatlah segala perintah. Okey, kalau suami suruh masak, isteri kata, bang, tak nak lah, tak ada mood. Abang mood tak ada hari ni. Jadi, tak nak masak. Suami kata, masak. Saya perintahkan awak masak. Wajib awak taat. Adakah suami boleh paksa isteri dan menggunakan kuasa dia
Kalau awak tak masak, berdosa. Jadi nanti kita akan jawab apakah hukum isteri enggan masak, apakah hukum? Ada kupasannya. Okey. Isteri wajib taat pada suami, isteri wajib mentaati segala perintah suami melainkan pada perkara maksiat. Rasulullah SAW sekian-sekian okey. Kemudian memelihara maruah suami dan hartanya sama ada ketika keadaan atau ketiadaannya. Okey, wajib pelihara maruah. Wajib pelihara maruah. Ustazah ni dah tak ni lah. Hari ni letih sikit daripada pagi baru sampai daripada tempat yang jauh. Kemudian membantu suami dan mengurus rumah tangga, minta izin. Wahai para isteri, pasal minta izin ni, tinggal bersama suami di tempat tinggal yang disediakan. Hak bersama suami isteri, hubungan kelamin. Okey, hak mendapatkan. Okey. Lepas tu dari segi melayani. Melayani ni, bila sebut melayani, dia lebih kepada khusus hubungan intim tu lah. Okey, minta izin ni, bahkan kalau ada tetamu nak datang, wajib minta izin. Jangan tetamu tu duduk dah makan, dah minum, suami balik kerja. Bang, sorry lah tak bagi tahu, tadi kawan ni dia drop by je. Macam tu lah, drop by dia singgah je kan. Dia dah lebih singgah dah ni masuk dalam rumah. Kawan tadi dia lalu, lepas tu dia singgah, tak sempat bagi tahu. Jadi dalam keadaan seperti ini sebenarnya isteri telah melakukan dosa besar. Dia telah memasukkan seseorang ke dalam rumahnya tanpa minta izin suami. Sebab ada kemungkinan suami ni balik kerja ni, on the way balik kerja ni kan, masa traffic light melintaslah kan orang-orang yang boleh merangsang dia. Jadi dia mungkin terbayanglah balik ni kan dengan isteri sekian-sekian, tapi bila balik tengok ada tetamu. Dan kita tak tahu. Tetapi tidak dibenarkan isteri membawa masuk orang-orang tanpa keizinan suami, kecuali orang-orang yang ma'ruf. Kan, orang-orang yang biasa. Contohnya mak ayah, adik-beradik kan. Ataupun mak ayah pun tak jauh, mak ayah pun datang mengejut. Takkanlah mak ayah tu depan pintu, mak tunggu jap ya, orang minta izin dengan abang jap ni. Jadi ada juga ahli keluarga terdekat yang dah biasa, yang ma'ruf ni yang diketahui. Kan, yang biasa datang mengejut. Tapi kalau orang luar yang tak biasa sekian-sekian, wajib meminta izin dengan suami. Itu pun yang terbaik, minta izin dulu. Mak ayah mungkin kita tak akan cakap lah. Macam tu mak ayah tunggu kat luar pagar sekejap. Memang balik lah kan. Mak ayah tu kecil hati lah. Tapi mungkin kalau kakak ke adik-beradik sekejap. Nak cakap sekejap dekat ni. Jadi itu antara hak-hak suami yang isteri perlu tunaikan. Dan di sana ada hadis Nabi yang jelaskan tentang apabila seorang wanita yang menolak kehendak suaminya, kan, akan dilaknat, maka laknat Allah ke atasnya. Ada juga laknat para malaikat sehingga dia menerima suaminya. Masuk menerima sehingga dia melayan. Ada yang disebut dalam satu hadis, daripada malam sampai pagi tu dia dilaknat, na'udzubillah min zalik, kalau meninggal dalam laknat Allah. Jadi maksudnya dia melakukan dosa yang besar. Ini adalah keinginan berkenaan dengan hubungan suami isteri, seksual. Dan sekiranya dan hadis yang lain menyebutkan sehinggalah isterinya melayani. Dah kalau 2 minggu dia nolak, kalau sebulan. Sebab itu saya tengoklah dalam KRT, kadang-kadang tu dalam portal-portal luahan masalah rumah tangga ni, dah menjadi kadang kebiasaan dah cerita berkenaan dengan isteri menolak. Sebab dengan isteri menolak ajakan suami ni boleh berlaku banyak sangat kerosakan. Maksiat-maksiat yang tak sepatutnya berlaku dalam masyarakat. Kan kadang-kadang suami ni terdedah kepada perkara-perkara yang boleh menyalurkan hawa nafsunya kepada yang tak sepatutnya. Okey, mari kita akan tengok seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah qalat sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyun nas a'zamu haqqan 'ala al-mar'ah qala zawjuha qultu fa ayyun nas a'zamu haqqan 'ala ar-rajul qala ummuhu. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu bahawasanya aku bertanya kepada Nabi, siapakah manusia yang paling berhak atas seorang isteri? Beliau bersabda suaminya. Aku bertanya lagi, lalu siapakah manusia yang paling berhak atas seorang lelaki? Beliau bersabda ibunya. Subhanallah. Okey, kemungkinan ada orang rasa macam, Ustazah, kenapa pula kita wajib taat suami pula wajib taat ibu dia? Habis tu saya macam mana? Kita orang perempuan ni macam mana? Macam mana apa? Itulah keadilan Islam. Okey. Isteri kan, suami dia. Betul kan? Tinggi sangat pula Ustazah tulis. Ustazah nak pergi mana ni?
Okey. Ustazah sebenarnya dah kepenatan dah ni. Okey, isteri ni dia kena utamakan suami dia lah. Betul kan? Suami pula kena maksudnya taat pada ibu. Ketaatan yang mengikut syarak lah ni. Tengoklah tulisan Ustazah Asma, jaga maruah. Okey. Isteri, suami. Suami pula ibu. Subhanallah. Okey. Jadi, ada pula, dan kita tahu ni, anak pada ibu ni, sampai Allah, sampai Nabi ulang, ummuka. Bila Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik? Rasul jawab, ummuka, ibu kamu. Kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibu kamu. Kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibu kamu. 3 kali. Kemudian, bila tanya kali keempat, kemudian siapa ya Rasul untuk aku berbakti? Barulah abuka, barulah ayah kamu. Subhanallah. Sampai begitu sekali. Dalam hal ini pula orang lelaki pula tanya, Ustazah, tak adil lah kalau macam tu. Kenapa anak-anak diminta lebihkan mak? Saya yang cari nafkah. Itulah keadilan Islam. Cuba kita tengok. Okey. Isteri hormat suami, suami hormat ni. Isteri pula ada anak, betul kan? Isteri kan ada anak. Isteri jadi ibu. Suami jadi bapa. Betul kan? Jadi, isteri ni ada pula anak. Anak hormat isteri, isteri hormat suami, suami hormat ibu. Sebenarnya pusing-pusing yang sama. Faham ke tak faham ya? Faham tak? Faham kan? Kalau isteri ni nak merungut, Ustazah kenapa kena lebihkan suami? Dah lah suami kena lebihkan ibu. Puan-puan ada anak tak? Ada. Nanti esok anak-anak puan utamakan puan tak? Yelah sebab wajiblah utamakan ibu. Habis tu kenapa puan susah hati suami utamakan ibu dia? Faham kan? Lepas tu suami pula tanya, kenapa pula kena utamakan ibu? Kenapa kena utamakan ibu sampai 3 kali ni? Saya bapak ni susah payah. Isi saya tu bersalin je. Lepas tu saya yang tukar pamper, saya yang itu ini bagi makan apa. Isi saya sibuk ceramah Ustazah. Contohlah ya. Kan? Isi saya sibuk ceramah, isi saya sibuk itu, sibuk gini. Macam tahu je kan. Memang pun kalau saya lah, bapak ni yang banyak ni. Susu, pamper, bersihkan anak, apa semua Masya Allah. Tapi saya ada buat jugalah. Tak adalah saya ni sayang kan. Sebab saya mengandung melahirkan selalu. Cuma nak bagi tahu, kalaulah ada yang bapa rasa cemburu kepada isteri sebab Islam melebihkan ibu berkali ganda dengan bapa, maka dia pergi kepada tuan sebagai suami dilebihkan oleh isteri. Isteri ni dia tak boleh utamakan ibu dia, ibu bapa jadi sebelah ni lah. Jadi Islam itu adil. Bagi seorang lelaki, dia dimulakan oleh isteri. Bagi seorang isteri pula, dia dimuliakan sebagai seorang ibu. Jadi memang sebenarnya fitrah manusianya memang begitu. Orang lelaki dia suka dilebihkan oleh seorang isteri. Sikit-sikit si tanya, bang, saya nak minta izin dengan awak. Bolehlah. Padahalnya kau tak ambil izin pun, memang suami tu bagi. Tapi suami tu, dia akan rasa sangat seronok apabila dihormati oleh seorang isteri. Bang, saya nak ni, okay, saya nak beli Tupperware ni bang. Awak ni Tupperware dalam tu pun tak ni lagi. Ni persiapan masa depan bang. Tak ada dah murah macam ni. Harga ni tak pernah runtuh macam ni. Macam-macam lah kan. Padahal isi tu beli duit dia. Tapi suami ni kan rasa macam, okey, bolehlah. Bang, saya nak ni. Jadi, memang fitrahnya seorang lelaki dia suka didahulukan oleh wanita yang berada di sampingnya, itu isteri. Apa-apa tanya, minta izin, tanya pendapat, kan berpakaian pun tanya, bang, okey tak saya pakai macam ni? Tetapi berbeza pula seorang wanita, dia sangat rasa dia fitrahnya adalah sangat suka apabila didahulukan oleh anak-anak. Masya Allah. Contohnya, sebab nalurinya seorang ibu, dia sangat rapat dengan anak. Kemudian ibu yang mengandung melahirkan, sebab itu kerana antara faktor lain adalah kerana ibulah yang melalui keperitan, kesusahan mengandung, melahirkan, menyusukan anak.
Sebab itu digandakan 3 kali ganda disebut di dalam Al-Quran kan, wajib kamu mentaati ibu kamu kerana ia bersusah payah mengandung melahirkan menyusu. Kerana itu ada juga alim ulama menyebutkan 3 perkara itu menyebabkan wanita melebihi 3 kali ganda daripada bapa. Pertama, mengandung, bapa tak buat. Melahirkan, bapa tak buat. Menyusu, bapa tak buat. Sebab itu kelebihan inilah yang ada pada seorang ibu menyebabkan ibu digandakan 3 kali berbanding si ayah. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, Islam ni satu agama yang ada, dia tak akan jadi tersepitnya. Kan? Suami dia dilebihkan oleh isteri. Manakala darjat seorang isteri, kemudian dia jadi ibu, dia akan dilebihkan kepada anak. Anak hormat ibu dia kan, ibu dia pula hormat suami dia pula hormat ibu dia. Jadi kadang-kadang saya fikir, kalau ada seorang ibu ni kan, seorang ibu dia banyak menghalang suami untuk sayang isteri. Seorang ibu ni kalaulah banyak ibu halang suami, kontrol ni, saya akan tanya kepada si ibu, puan suka tak? Puan suka tak sekiranya suami, maksudnya ibu ni ada suami lah, jadi ni bapa dia lah kan. Puan suka tak kalau suami puan melayani puan dengan baik? Suka. Puan suka tak kalau suami puan menunaikan tanggungjawab kepada puan? Suka. Puan suka tak kalau suami puan caring lah? Suka. Habis itu puan tak suka ke anak lelaki puan buat perkara sama kepada menantu puan? Kadang saya tanya itulah reverse psychology kan. Saya kata secara fitrahnya puan, kita sebagai isteri, kita suka apa daripada suami? Disayang, didahulukan, caring, sekian-sekian. Sebab saya pun buat perkara yang sama pada suami saya. Saya harap suami saya buat baik. Buat begitu juga pada saya. Kalau begitu puan, kenapa puan nak menyukarkan anak lelaki puan untuk buat perkara yang sama? Kalau puan menyukarkan anak lelaki puan untuk buat perkara sama kepada isteri, bagaimana puan nak dapat perkara sama daripada suami puan sendiri? Sebab puan sendiri tidak membuat perkara tersebut, telah menghalang seseorang lelaki lain untuk buat baik kepada isteri dia. Bagaimana puan nak dapat kebaikan daripada suami puan? Pusing. Faham tak? Ke pening? Pening ke? Faham kan? Ya encik. Encik tu dah lebih faham dah tu. Encik suami dah lebih faham. Okey, tunjuk sikit encik suami. Okey. Encik suami mari sini, encik suami. Dia dah lari. Okey. Baik. Kita akan balik. Okey, baiklah, subhanallah. Ni mendakai ibu bapa dan membuat sesuatu yang memudaratkan isteri. Jika berlaku sebegini, tiada lagi ketaatan pada saat itu. Okey, jika halangan itu telah menyebabkan putusnya hubungan, maka suami akan mendapat dosa besar, melainkan jika suami mempunyai alasan yang kukuh bahawa kepulangan ke rumah ibu bapa itu boleh membawa mudarat lain yang lebih besar seperti terbabit dan kemungkaran ataupun merosakkan hubungan suami isteri. Okey, sekejap saya nak jawab ni, saya nak bawa isyad fatwa ni. Mengemar rumah tugas suami atau isteri, nanti kita tengok. Tu tajuk hangat juga tu. Okey, kita akan ni. Okey, adakah boleh suami melarang isteri untuk ziarah ahli keluarganya? Adakah boleh suami melarang isteri untuk ziarah ahli keluarganya? Okey, kita tengok jawapan daripada sini. Daripada Aisyah bahawasanya Nabi SAW, Aisyah bertanya, yang hadis kita baca tadi, siapa yang lebih utama? Lalu Rasulullah menjawab, yang paling utama bagi seorang isteri adalah suami, dan yang paling berhak ke atas seorang lelaki adalah ibu. Okey, apabila isteri kamu meminta keizinan kamu untuk ke masjid pada waktu malam, maka izinkanlah mereka. Okey, sekejap. Kita nak pergi kepada hukum suami melarang isteri berjumpa dengan keluarganya. Para ulama Hanafi dan Maliki menyatakan larangan mengenai suami yang menghalang isterinya untuk ziarah ahli keluarga. Manakala ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali menyatakan harus bagi suami untuk melarang isterinya untuk menziarahi keluarganya, tetapi yang lebih baik adalah tidak menghalangnya. Kita tengok dulu ya. Disebut dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, adapun makruh bagi suami sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i melarang isterinya untuk ziarah ibu bapanya, sekiranya mereka dalam keadaan sakit yang tenat dan menghadiri majlis pengemumian kedua ibu bapanya ketika mereka meninggal dunia. Kerana larangan tersebut boleh menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim.
Berkata Syekh Mahmud Asy-Syalabi, adalah tidak diharuskan syarak seorang suami yang menghalang isterinya untuk menziarahi keluarganya atau menghalang keluarganya untuk menziarahi isterinya kerana perbuatan ini adalah haram. Okey, Syekh Mahmud Asy-Syalabi menyebutkan haram untuk suami menghalang isteri ziarah ibu ayah ataupun menghalang ibu ayah isteri untuk menziarahi isterinya. Sama ada isteri nak ziarah ibu ayah ataupun nak halang ibu ayah isteri untuk datang berkunjung untuk ziarah. Hukumnya adalah haram dan boleh menyebabkan terjejasnya hubungan kekeluargaan dan terputusnya silaturahim. Hal ini kerana perbuatan memutus silaturahim sangat dimukai oleh Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah Muhammad ayat 20-23, sekiranya kamu tidak mematuhi perintah Tuhan, maka tidakkah kamu harus dibimbang dan dikhawatirkan jika kamu dapat memegang kekuasaan kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim dengan kaum kerabat. Orang yang melakukan perkara tersebut, mereka yang dilaknat oleh Allah, ditulikan pendengaran mereka dan dibutakan pelihatannya. Sampaikan dilaknat oleh Allah orang yang memutuskan silaturahim. Siapakah silaturahim? Hubungan keluarga. Silah hubungan rahim, hubungan rahim. Jadi ibu ayah isteri ni adalah asal daripada rahim ibu. Jadi kalau suami dia melakukan sesuatu sehingga memutuskan silaturahim anak seorang wanita ni dengan ibu ayahnya, maka hukumnya adalah haram, berdosa besar, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berkata Syekh Islam An-Nawawi, adapun larangan suami kepada isterinya untuk menziarahi keluarganya adalah tidak diharuskan, dan itu bukanlah, kan, Imam An-Nawawi bukanlah termasuk dalam hak suami. Itu bukan hak suami. Suami tidak berhak untuk menghalang isteri dia untuk pergi ziarah keluarganya, dan dia menanggung dosa daripada perbuatan tersebut kerana telah menyebabkan terputusnya silaturahim. Berkata Dr. Yusuf Al-Qadawi, tidak dibolehkan bagi seorang suami Muslim melarang isterinya untuk berjumpa dengan ibu bapa isterinya yang Nasrani. Maksudnya Nasrani bukan suami Islam pun, nak jumpa ibu ayah yang Kristian, kan? Hal ini kerana Islam menyuruh manusia berlaku ihsan kepada kedua orang tuanya sebagaimana firman Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan adalah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Hal ini jelas menunjukkan sekiranya ibu bapa Nasrani perlu dijaga haknya, maka ada utama bagi seseorang untuk berlaku ihsan kepada ibu bapanya yang Muslim. Demikian juga hak yang paling besar dan utama bagi seorang manusia selepas haknya kepada Allah ialah untuk berbaik kepada kedua ibu bapa. Subhanallah, Allahu Akbar. Justru tidak diharuskan para suami menindakkan ikatan ini. Oleh itu jelaslah bahawa hukum suami melarang isterinya untuk ziarah ahli keluarganya tanpa sebab yang munasabah di sisi syarak adalah haram. Sebab bergaduh, kecil hati, kan, sebab salah faham, itu bukan sebab munasabah di sisi syarak. Namun sekiranya suami menghalang isterinya untuk ziarah kaum kerabatnya kerana tujuan untuk mengelakkan mudarat ke atas isteri ataupun perkahwinan mereka, maka hal tersebut diharuskan. Adakah wajib isteri mentaati perintah tersebut? Kalau suami perintah, saya perintahkan awak supaya duduk di rumah dan jangan keluar daripada rumah. Awak wajib ni saya ataupun dia sebut, saya tak redha awak isi nusyuh kalau awak pergi ziarah juga pada mak ayah awak yang sakit tu sekian-sekian. Jadi adakah wajib isteri taat perintah tersebut? Para ulama menyatakan wajib bagi isteri untuk mentaati perintah suaminya selagi mana perintah tersebut tidak bercanggah dengan syarak. Begitu juga ketika mana suami menghalangnya untuk menziarahi kedua bapanya kerana kedudukan suami lebih tinggi daripada kedua ibu bapa sebagaimana hadis tentang Aisyah tadi disebutkan. Namun begitu, sekiranya larangan tersebut boleh menyebabkan hubungan keluarga terputus atau ibu bapa yang uzur dan memerlukan khidmat anak, maka sesetengah ulama menyatakan ia diharuskan bagi isteri untuk keluar sekalipun tanpa keizinan suaminya. Nampak tak? Sesetengah ulama menyatakan ia diharuskan bagi isteri untuk keluar sekalipun tanpa keizinan suaminya untuk pergi ziarah, lagi-lagi dalam keadaan ibu ayah memerlukan khidmat anak. Disebut dalam kitab Al-Bah Ar-Raik, jika bapa isteri sedang sakit atau seumpamanya dan dia berhajat kepada khidmat anak sedangkan suaminya melarang untuk menziarah, maka hendaklah isteri melanggar larangannya. Sampai begitu sekali, kan? Seminggu sekali. Maksudnya menurut pendapat yang sahih menyatakan isteri boleh keluar menziarahi kedua bapanya setiap Jumaat, iaitu seminggu sekali, sama ada dengan keizinan suami ataupun tidak. Dia juga boleh menziarahi mahramnya setiap setahun sekali, sama ada dengan izin suaminya atau tidak. Adapun keluar menziarahi keluarga melebihi dari yang demikian itu, maka hendaklah ia mendapat keizinan.
Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana ya? Saya nak bagi last. Ini last. Bila nak sebut pasal ni. Okey, kalau orang tanya, Ustazah, macam mana ya anak lelaki lepas tu anak perempuan? Lepas tu ialah mereka ada ibu ayah. Lepas tu ibu ayah sakit. Ni yang jadi bergaduh ni. Ustazah, siapa yang patut jaga ibu ayah? Anak lelaki ke anak perempuan? Dan ramai anak perempuan kata, Ustazah, lelaki kan, itu tanggungjawab anak lelaki kan jaga ibu ayah. Sebab saya dah wajib taat ke suami. Betul tak? Ramai yang berhujahkan begitu. Tuan-puan, bila ibu ayah sakit, kewajipan untuk berlaku ihsan, jaga apa semua, kewajipan yang sama dengan lelaki atau perempuan sama saja. Dua-dua wajib untuk menjaga kebajikan ibu ayah. Cuma yang berbeza adalah cara, kaedah je yang berbeza. Kaedah je berbeza. Okey, contoh kita tengok perempuan lelaki. Yang lelaki ada isteri, betul kan? Yang perempuan ada suami. Sekiranya ibu yang sakit, saya nak tanyalah, kalau ibu yang sakit, agak-agak siapa yang lebih sesuai jaga ibu? Anak lelaki ke anak perempuan? Ibu sakit, mana lebih patut jaga ibu ni? Anak lelaki ke anak perempuan? Anak perempuan lah. Dari sudut apa? Yelah, mungkin nak tukar pampersnya, apanya. Lepas tu anak perempuan mungkin lebih fahami ibu kan, anak perempuan lebih concern apa semua, wallahualam. Tapi dengan syarat suami izinkanlah. Nanti kita kena bincang juga, kalau suami tak izin macam mana. Okey, lepas tu bila ibu pula kan, bila ayah pula, lebih sesuai siapa jaga ni? Suami. Lepas tu kalau suami pergi kerja, isteri pula. Dah confused dah. Okey, persoalan lain pula. Anak lelaki ni, sebab anak-anak perempuan kata, ni memang tanggungjawab kau anak lelaki, sebab aku ni dah kahwin, suami lah nombor satu. Gini kan. Jadi, anak lelaki pun bawa balik lah ibu ayah sakit ni ke rumah. Lepas tu, isteri tak nak jaga. Adakah berdosa isteri ni tak nak jaga ibu ayah? Bang, saya tak sanggup, minta maaf, saya bukan tak sayang ibu ayah awak, tapi saya pun kerja, saya pun penat, ada anak-anak apa semua, saya tak sanggup bang. Isteri ni kalau tak sanggup nak jaga ibu ayah mertua ni, ia bukan satu dosa. Tak berdosa sebab ia bukan tanggungjawab menantu untuk jaga ibu ayah mertua ni, ia adalah tanggungjawab anak lelaki dan anak perempuan ni. Sama juga apabila suami ni kan, mertua ni minta suruh buat. Ni soalan yang selalu ditanya, Ustazah, mertua saya, dia minta saya tanggung, mertua saya minta tanggung adik-beradik isteri saya, minta. Tak wajib pun, tak wajib. Sebab suami ni nafkah wajib kepada anak ni je. Tak wajib bagi nafkah ke atas. Nafkah dia menurun ke bawah. Dia menurun ke bawah, suami, anak, isteri, anak-anak. Okey, sekarang bagaimana Ustazah cakap dua-dua sama? Kalaulah anak lelaki yang jaga, lepas tu anak perempuan sebab suami tak izin, jadi setujulah anak lelaki jaga, walaupun jaga ibu. Kemudian isteri pula tak sanggup, isteri pula bekerja, bang saya tak mampu bang, sungguh-sungguh. Mak awak dah lah garam mulut tu sekian-sekian, saya tak sanggup bang kan. Gini ada ni. Jadi pakatlah dua beradik ni semua, mungkinlah cari nurse peribadi ke apa ke. Sekarang ni memang adalah macam tu untuk jaga orang-orang yang sakit. Kalau orang tua sakit, maksudnya ditanggung oleh adik-beradik bersama untuk menunaikan tanggungjawab menjaga ibu bapa yang terlantar sakit dan sebagainya. Selain pada tu, kalau bukan ibu bapa sakit terlantar, gile-gile lah kejap ni kan, ni buatlah giliran. Bukannya anak perempuan lepas tangan, berbakti pada ibu ayah. Anak lelaki lah dan ni. Kita anak perempuan tak wajib. Siapa cakap anak perempuan tak wajib? Berbakti pada ibu ayah, melakukan ihsan adalah kewajipan anak, tak kira anak lelaki ataupun anak perempuan. Dan kalau suami izinkan, subhanallah, sangatlah baik. Dan kalau isteri ni bersanggup untuk jaga ibu ayah mertua ni, maka sangatlah mulia. Suami yang izinkan pun sangatlah mulia. Tetapi bila anak perempuan jaga, jangan suami ni lepas tangan, yang anak lelaki ni mungkin ambil giliran ataupun bagi belanja. Kos rawatan ditanggung kos itu, ataupun share juga, carilah nurse ataupun kalau perlu bukan nurse, kita panggil penjaga orang tua.
nak apa-apalah. Macam tu. Jadi dalam ibu ayah ada anak 10 orang. Anak 10 orang. Yang duduk dengan ibu ayah seorang je anak. Kan? Habis tu 9 orang lagi. Yang balik kampung 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, yang hello bye-bye je tu kan. Jadi macam mana? Yang ni 9 orang ni wajib bagi belanja kepada yang ni, dan juga wajib bagi belanja lah pada ibu ayah ni. Maksudnya, saya pernah jumpa ada orang tu kan, dia jaga ni, dia pun dah kahwin, ada anak isteri, tapi adik-beradik yang tanggung semua. Kebetulan mak ayah pun sakit, dia kata tak apalah bang, kau tak payah kerja, kau dah jaga mak ayah. Jadi semua belanja adik-beradik share. Sampai yang ini, yang abang ni, yang jaga ibu ayah yang sakit apa semua ni, tak payah kerja. Untuk isteri, untuk anak, duduk rumah, dia orang pula tak ada berdengki. Kau jaga mak ayah, kau nak nak rumah pusaka. Tak ada. Adik-beradik ni faham sangat. Tak apa, sebab abang dah jaga rumah tu, biar abang lah. Lepas tu kami pakat ni 200 orang. Okey, kami pakat ni 1,000 seorang. 8,000 untuk abang. Oh, gitu. 2,000 untuk mak ayah ya. Abang gunalah 8,000 tu untuk belanja sekolah apa semua. Kami bagi sekian-sekian. Kalaulah bagian tu, tengoklah jumlah berapa kan. Tapi, nak sebutnya, kalaulah kita ada anak, pasal ada seorang yang jaga, jangan lepas tangan. Esok di masyarakat kelak, takut tak boleh jawab depan Allah. Bukannya kita kata, dah ada kan seorang wakil anak yang jaga. Yelah, itu bahagian dia lah. Tetapi kita wajib, kalau tak mampu jaga secara fizikal, kita wajiblah menghantar belanja. Support juga adik ataupun abang, adik-beradik yang jaga ibu ayah. Supportlah sikit. Selain pada support ibu ayah, bahkan ada yang banyak konflik kan. Bagi duit dekat ibu ayah, siap warning. Mak ayah tak payah bagilah dekat angah tu. Dia kan dah kerja. Mak ni pun jawab lah, kan Angah jaga mak, takkan mak tak nak bagi sikit kan. Dia lah yang jaga mak siang malam apa, masa mak ayah sakit apa. Tak nak duit tu orang bagi kat mak, tak halal bagi kat Angah gini. Kadang ada adik-beradik macam tu. Jadi sepatutnya kita syukur ada adik-beradik yang jadi wakil untuk jaga ibu ayah. Kita pula yang memberikan, maksudnya penghargaan. Kak Ngah, contoh kan, makasihlah jadi wakil adik-beradik ni untuk bahagian Kak Ngah ni. Kan, Kak Ngah pun kata tak apa Kak Ngah. Kau tak, saya rasa bersalah. Mudah-mudahan apa yang saya buat ni terlaksanalah tanggungjawab sebagai seorang anak. Macam itulah tuan-tuan puan-puan sekalian. Maka persoalan kita antara dua cinta, sama ada ibu ayah, suami ataupun isteri, kalaulah bertembung, sebenarnya di sana ada penyelesaian daripada syarak kan. Tidak ada suatu persoalan tu tergantung, mesti ada jalan penyelesaian. Cuma dia timbul masalah apabila kita tidak berpandukan syarak. Kita nak emosi, kita nak syarat akal dan sebagainya. Dan kita percaya siapa yang berniat untuk menunaikan tanggungjawab, Allah akan pemudahkan. Hanya orang yang banyak alasan saja akan jadi sukar. Alasan tu alasan. Tapi kalau dia fikir, dia minta doa, ya Allah aku nak jaga tanggungjawab sebagai isteri. Ya Allah, masa sama aku bertanggungjawab pada ibu ayahku yang sakit dan sekian-sekian. Minta doa, minta pertolongan, insya-Allah ada jalan keluar. Tapi bagi nak mencari alasan, masalah, ujian demi ujian akan dihadapinya. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini memberi jalan keluar, pencerahan. InsyaAllah saya mohon maaf sekiranya ada penjelasan itu tak jelas. Kedua, menimbulkan salah faham. Kita bukan nak menyebelahi mana-mana pihak ni. Semuanya ada kelebihan masing-masing. Seorang isteri ada kelebihannya, suami ada kelebihannya. Seorang suami isteri juga ada hak yang perlu saling menunaikan, saling ditunaikan. Okey, sekian, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Berjumpa pagi besok pukul 8 pagi lebih kurang. 8.10 lah kan, 8.10 8 pagi dalam Tadabbur Al-Kahfi. Masya-Allah. Dan untuk akhirnya, sebab kami nak habiskan stok kepada siapa yang ingin membeli planner, biarlah malam dah ni pun cuma saya tunjuk sepintas lalu je. Siapa yang nak mendapatkan planner by Ustazah Asma, ada dua planner keluarga dan planner wanita. Planner keluarga dan planner wanita, bolehlah anda tekan link yang disediakan ataupun tinggalkan komen. Kalau planner wanita, dia rupanya macam ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia bukan sekadar planner biasa, tapi penuh dengan pengisian yang sangat syarat. Pengisian tazkirah, pengetahuan agama tentang kewanitaan. Plan untuk menjadi satu planner untuk menjadi wanita paling bahagia. Macam itulah.
Okey ni. Siapa beli set dia dapat satu buku bersama wanita tip wanita bahagia. Masya-Allah. Okey. Lepas tu Ustazah pun nak okey. Kemudian kalau panel sekeluarga menuju syurga, ia adalah berkenaan dengan perihal perancangan sebuah keluarga menuju syurga. Ada pengisian Ramadan dan sebagainya. Dan banyaklah pengisian-pengisian selingan doa. Okey, siapa yang beli planner keluarga ni, dia akan dapat sekali dengan kalau beli set sekali dengan tazkirah time dan tazkirah untuk isi keluarga bila ada slot tazkirah. Kemudian diberikan maksurah dan juga suara pilihan. Kita nak habiskan stok. Sekarang ni ada tawaran 10%. Stok tinggal lebih kurang dalam 100 set macam itulah. Dan setiap pembelian ada satu sumbangan kepada kerja amal dan kerja dakwah. InsyaAllah keuntungan yang kita dapat daripada hasil jualan, kita pusing kembali untuk meneruskan kerja-kerja dakwah dan kerja amal di bawah sahabat Amal Care. Sekian, sekali lagi terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Selamat malam. Letih macam mana pun jangan lupa baca surah Al-Mulk, baca 3 kurs sebelum tidur, ambil wuduk, tidurlah umpama seperti kita buat persiapan untuk mati. Siapa yang bersiap sedia untuk mati sementara iaitu tidur, insya-Allah kita akan bersiap sedia juga untuk mati yang sebenar, iaitu maut. Masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.